Baik ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi hari ini kita akan tengoklah ya bab yang baru, iaitu bab 6 yang melibatkan ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey. So di bawah subtopik 6.1 ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey. Jadi tajuk ni saya skip lah ya daripada bab 5 tu, sebab tajuk ini mudah sikit lah berbanding bab 5. Bab 5 tu nanti kena dalam keadaan kita bersemuka, lagi mudah lah untuk faham ya. Tajuk ini ya, dia ada kesinambungan daripada tajuk yang kita dah belajar semasa di tingkat di mendengar rendah lah. Saya tak ingat lah bila ya. Kita dah belajar mendengar rendah yang melibatkan persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. So yang ini melibatkan ketaksamaan. Okey. Jadi dalam tajuk ini ketaksamaan ni pun kita dah belajar. Okey, lebih besar, kurang daripada, lebih besar daripada atau sama dengan, lebih kecil atau sama, lebih kecil, lebih kurang atau daripada, kurang daripada atau sama dengan. So ini kena ingatlah. Ya, ini adalah diberi pada kita simbol ya, simbol-simbol ni yang perlu kita ingat. Lebih besar, lebih kecil, lebih besar atau sama dengan, lebih kecil atau sama dengan. So kita kena ingat yang itu. Okay, wajib ingat. Right? So tajuk ini memerlukan yang inilah, banyak memang kesemuanya melibatkan simbol-simbol ni. Baik. Jadi soalan contoh ni kita tengok ya, diberi pada kita, okey, soalan yang melibatkan kehidupan seharian. So di sini dia kata Taufik ingin membeli beberapa buah buku rujukan dan juga buku latihan semasa pameran buku diadakan. Okey. Taufik mendapati harga sebuah buku rujukan ialah RM14 dan harga sebuah buku latihan ialah RM9. Amount maksimum yang boleh dibelanjakan oleh Taufik adalah RM100. So wakilkan situasi di atas dalam bentuk ketaksamaan linear yang sesuai. Okey. Jadi sekarang kita kena dah baca situasi ni, kita kena keluarkan maklumat. So dekat sini dia bagi kita maklumat X adalah buku rujukan. Okey. Dan juga Y adalah buku latihan. So kita wakilkan dengan pemboleh ubah lah. So dalam kes ini pemboleh ubah kita adalah X dan juga Y. X diwakili oleh buku rujukan, manakala Y diwakili oleh buku latihan. Jadi apa yang kita nak buat di sini ialah kita kena wakilkan pula dengan harga sebuah buku. Kalau harga sebuah buku tu RM14, maka persamaan tu akan jadi 14X. Nampak tak yang ini? Okey. Dan harga sebuah buku latihan ialah RM9. Jadi persamaan ialah ini. Dan diberi pada kita amount maksimum yang boleh dibelanjakan oleh Taufik adalah RM100. Maksudnya paling banyak dia boleh belanja RM100. Kalau lebih tak boleh. Jadi yang sesuai, ketaksamaan yang sesuai adalah ketaksamaan yang inilah. Okey, tengok ya. Ya, ketaksamaan yang inilah. Ni, lebih kecil atau sama dengan. Okey, sebab dia tak boleh lebih daripada 100 tapi dia boleh 100. Okey. Jadi ketaksamaan yang kita tulis adalah yang inilah. 14X tambah 9Y lebih kecil atau sama dengan 100. Dan kita juga boleh tulis seperti yang contoh 2 di bawah ini. Boleh ya, tak ada masalah. Tapi kebiasaannya bila kita mengeluarkan maklumat daripada penyataan yang diberi, kita susun macam itulah, mengikut operasi X tambah Y. Okey, dan kita tengoklah depends pada nilai yang diberikan pada kita. Okey. Next, right. Katakan ini adalah contoh yang kedua. Ni yang saya bagi contoh kedua lah. Okey, tulis ketaksamaan linear berdasarkan situasi yang berikut. So Puan Roza ingin menempah X dulang kuih talam. Okey, so pernyataan kita yang pertama adalah X kuih talam. Okey, dan juga Y dulang kuih seri muka. Jadi ada dua perkara dekat sini, dua benda. Okey, so benda dia adalah yang pertama, X adalah mewakili kuih talam. Manakala Y diwakili dengan kuih seri muka. Kita keluarkan maklumat tu. Untuk majlis sambutan hari jadi anak perempuannya. Baik, diberi pada kita harga bagi satu dulang kuih talam dan satu dulang kuih seri muka adalah masing-masing RM10 dan RM15. Okey, maksudnya dekat sini RM10 ni adalah untuk kuih talam.
Ni RM15 ni adalah untuk kuih seri muka. Jadi kita susun lah, kita jadikan dia dalam bentuk persamaan. Jadi bila kita susun dalam bentuk persamaan, kita akan dapat 10x. Okey. Dan yang untuk ini untuk kuih talam, manakala kuih seri muka kita akan dapat 15x. Jadi operasi dia adalah operasi tambah. So kita tulis dalam bentuk macam ni. 10x tambah 15y. Okey, itu adalah yang inilah yang kita dah keluarkan. Okey. Kemudian Puan Rosa memperuntukkan RM80 untuk membeli 2 jenis kuih ini. Maksudnya dia belanjakan 80. Tak boleh lebih daripada 80. Kurang daripada 80 boleh. Tapi kalau lebih daripada 80 tak boleh. 80 boleh. Macam tu. Okey. So, sekarang ni dia memperuntukkan RM80. Maksudnya kurang dari 80 boleh. Okey. Sama dengan 80 boleh. Tapi kalau lebih tak boleh. Jadi kita gunakan persamaan yang inilah. Jadi maksudnya kita gunakan ketaksamaan linear lebih kecil atau sama dengan dan berapakah nilai wang kita tadi. Itu cara kita untuk menuliskan ketaksamaan linear. Kalau macam ni diberi pada kita dua situasi. X kuih talam dan juga Y seri muka. It depends lah pada soalan yang diberikan pada kita. Kalau satu je lah. Tak payahlah nak banyak kan. Okay, next. Baik. So selain itu juga dalam tajuk ini kita kena kenal pasti ya. Sekiranya diberi pada kita ketaksamaan dan juga kita perlu kenal pasti kalau diberi pada kita koordinat ya ataupun titik, adakah koordinat tersebut memenuhi ketaksamaan yang diberi. Maksudnya dia tally tak dengan apa ketaksamaan yang dia bagi. Okey, contoh yang ini. Okey, saya ambilkan yang warna sebab tu dah biru kan. So kita ambil merah. Diberi kita persamaan dia ini. X tambah Y lebih kecil daripada 5. Okey, katakan dia bagi poin yang pertama. 1, 3. Okey. So 1, 3 poin yang pertama. Okey, kita keluarkan. 1, 3. Okey. So 1 ini adalah X. 3 ini adalah Y. Jadi kita masukkan dalam persamaan. Okey. Tengok. Masukkan dalam persamaan. Right. X tambah Y. Okey, kita samakan dia dululah sebab nak tahu kan. Okey, sama dengan, adakah dia sama dengan 5? Kita tukar. Kita kena tukarkan persamaan kita tadi ni ya, lebih kecil tadi ni kepada sama dengan. So nak tengok betul ke tak betul. Alright. So kita masukkan dalam persamaan lah. X ada 1 tambah Y adalah 3. So kita dapat 4 kan. Adakah 4 ni lebih kecil dari 5? Sebab nilai yang kita dapat tadi ini lebih kecil dari 5. Jadi adakah 4 ni lebih kecil daripada 5? Ya. Okey. Tengok pula yang kedua. Kita masukkan dalam persamaan juga. 2 tambah 2. Okey, kita akan dapat nilai kita 4. Okey. So adakah 4 ni lebih kecil daripada 5? Ya. So titik ini juga memenuhi syarat ketaksamaan linear. Okey, tengok pula titik yang ini. Okey, 2 tambah 3. Kita dapat 5. So 5 sama dengan 5. Adakah 5 sama dengan 5 ni nilai dia sama dengan lebih kecil daripada 5? So 5 dengan 5 ni sama dengan, dia tak boleh lebih kecil daripada 5 sebab sama kan kiri dan kanan. So jawapan dia adalah tidak. Itu cara dia untuk kita kenal pasti sekiranya diberi pada kita koordinat ataupun titik dan kita masukkan dalam persamaan dan kita kenal pasti sama ada dia memenuhi syarat ke tak. So syarat dia depends yang inilah. Depends pada yang diberi pada kita dalam bentuk ketaksamaan tu. Okey, clear ya? Right, so saya akan padam sikit kat sini. Okey. Baik. Jadi sekarang ni kita nak tengok macam mana cara kita nak melabelkan pula. Kita nak melabelkan dalam bentuk gambar rajah ni. Gambar rajah catar kartis. Catar kartis. Okey. Jadi kita tengok katakan diberi pada kita X tambah Y. Katakan ini ada katakan persamaan. So dikatakan kat sini persamaan ini adalah X. Okey, X tambah Y sama dengan 5. Okey, so garisan dia putus-putus. Nanti kita akan tengok nanti apa syarat-syarat dia. Baik, kalau nilai dia lebih kecil daripada, ini adalah kawasan kalau di bahagian atas ni besar.
Okay, saya warnakan. Kalau yang bahagian atas ni, ini besar. Okay, so ini besar. Ya, ini adalah besar. Besar means kena tanda macam itulah. Baik, yang di bahagian bawah ni, yang warna oranye ni, warna merah ni, ini adalah kecil. Okey, kecil maksudnya tanda dia macam ni lah. Jadi, manakah kawasan yang sesuai untuk kita nak lorek? Jadi, kawasan yang sesuai untuk kita yang lorek yang inilah. Yang ni. Sebab nilai dia kecil. Kecil means dekat bawah lah. Kalau besar dekat atas, bagi garisan yang melintang. Jadi, jawapan kita, keadaan dia macam ni lah. Tak ada warna hijau ni. Macam tu, ni kawasan berlorek dia. So markah dia 1 kalau nak exam nanti markah dia 1. Dan nanti kita akan tengok lah selepas ini ya, apa syarat-syarat yang lain. Ni sebagai satu intro sajalah untuk you all. So saya rasa untuk hari ni itu sahaja. Jadi lepas ni sila buatlah ya tugasan yang diberikan kepada kamu. Baik, so sekian, terima kasih.